أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran banyak kisah-kisah interaksi antara seorang ayah dan juga seorang anak. Dan sebenarnya ini merupakan antara interaksi yang barangkali merupakan interaksi yang paling susah yang kita akan alami dalam kehidupan. Apakah petunjuknya? Sama-sama kita nak saksikan dalam episod kali ini bersama saya, Zaim Zamri. Saya Mia Omar. Dan saya Jalal Zaiki. Dan bersama-sama dalam episod keempat kali ini kita akan membincangkan manakah tempat mengadu dalam TikTok TV. Tik Surah Talk Santun, Suara Remaja Milenial. So, episod tadi saya dah bagi tahu berkaitan tajuk dia apa, Ma? Manakah tempat mengadu? Dah ada sedikit teasers dia berkaitan apa yang saya cerita dan apa surah yang Jalal bacakan. Tadi sangat sungguh merdu, alhamdulillah. So jom kita sama-sama nak tengok video di sebalik tajuk kita pada hari ini. Jom sama-sama kita saksikan. Jom. Saya dilahirkan dengan family yang busy, yang ayah selalu pergi overseas, mak selalu banyak kerja dia nak kena handle. Lepas tu saya dulu pun waktu kecil-kecil pun bibik yang tolong jagakan. Tak pada saya dah form 2, form 3, form 4 tu saya dah macam makin selalu keluar naik motor dengan kawan, macam Ibu pergi sekolah pun macam tak pergi sekolah, tak apa-apa pasal belajar pun. Sebab tak ambil barang langsung pasal buat belajar. Lepas tu saya selalu pergi konvoy dengan kawan-kawan. Lepas tu balik lambat. Padahal peraturan memang tak boleh balik lebih daripada pukul 7, tapi selalu dia langgar benda tu. Lepas tu ada dapat warning pun hingga buat lagi. Lepas tu saya ni jenis yang suka menjawab. Bila apa-apa yang mak ayah cakap semua saya macam nak lawan balik. Bidah balik dekat mak ayah. Macam tu. Lepas tu ada satu masa yang memang kalau time tu saya memang tak tahan, so saya lari rumah. Sebab time tu memang macam tak buat keputusan tak fikir panjang. So saya lari rumah, saya ikut kawan-kawan pergi sana, pergi sini. Dia tak indah lah, macam tak ada family. Ibu mak aku apa macam tak angkat. Tak sedar dan tu sebab macam hidup macam nak seronok je macam tu.
Saya terlibat dalam sosial ni sejak saya Form 1. Sejak Form 1 tu sebab waktu saya duduk rumah seorang, so saya macam saya nak explore lah, nak explore macam-macam. Waktu saya Form 3, saya lari daripada rumah sebab time tu saya rasa betul-betul stres. Saya salahkan orang ni, lepas tu satu hari tu saya tak tahan sebab time tu lagi seminggu nak dekat trial PT3. Time tu pula macam mak abang gaduh, so saya rasa macam kenapa jadi macam ni. Lepas tu saya pun one day tu pada hari Isnin tu saya keluar awal. Biasa saya keluar awal, saya akan, kalau saya pergi sekolah saya naik bas. Tapi ini saya tak naik bas. Saya keluar dengan seorang lelaki ni. Tapi time tu saya mula tak ada lah niat nak lari tu. Tapi mula macam tak apa, tunggu dulu. Lepas tu bila waktu tengah hari yang tu mama puan, waktu mau datang sekolah, tentu saya jadi macam saya tak nak buat apa. Saya ikut lelaki tu balik rumah. Saya daripada sekolah, saya banyak macam selalu lebihkan kawan-kawan daripada mak ayah. Macam bila mak bagi arahan apa-apa pun semacam tak kisah, tak dengar sebab rasa macam diorang bukan selalu dengar aku pun. So apa aku nak macam tu, selalu ada rasa macam tu, satu buruk dengan family, selalu ada salah faham kan. Padahal banyak benda ni nak kena settlekan, nak kena buat atas sebab kerja. Tapi saya sebagai anak, saya tak faham. Sampai saya Form 1 pun dan sampai tingkatan pun, saya still lagi menyalahkan takdir. Still lagi nak salahkan family, kenapa macam busy sangat, tak ada masa, kenapa macam lepas tangan macam tu. Saya pun macam di masa hidup dengan peraturan ni macam tu. Padahal pernah je ayah pesan yang nanti tak tahu kita akan nanti bila besar nanti benda ni lah akan kita kena buat kan. Benda tu ayah selalu pesan, tapi saya tak dengar pun. Tak dengar pun benda tu, macam dekat rumah je setiap hari, takkan nak kena buat benda nak buat benda macam ni pula. Bibik pun ada macam tu. Sebab saya takut dengan ayah saya sebab ayah saya je seorang yang baran. So saya takut bila saya tanya tu, saya takut dia marah saya. Tapi waktu kecil tu saya tanya dia, kenapa saya tanya dia tentang abang saya. Lepas tu ayah saya kata tak sama je. Lepas tu saya macam saya nak tahu juga jawapan tu. Lepas tu bila dah besar tu saya lagi tertanya. Lepas tu saya macam bila saya tanya tu saya nak tahu sangat. Tapi ayah saya seorang yang dia betul-betul tegas. Lepas tu dia barang. Jadi saya takut nak tanya dia. Sebab pernah sekali tu waktu saya kecil, saya takut dengan dia sebab waktu saya kecil tu abang dia pukul alung dengan depan mata saya. So jadi macam takut nak cakap dengan dia. Pertama saya nak kawal emosi tu cabaran lah sebab waktu masa dalam usia remaja tu emosi kan tak sabar, macam nak berontak. Lepas tu bila dah hampir 2 tahun lebih tu, saya macam dapatlah slowkan rasa nak berontak aku. So, dapat turunkan rasa ego tu. Tapi bila cabaran saya bila saya jumpa dia tu, saya nak cakap, saya nak luah. Lepas tu macam cabaran lagi sebab saya daripada orang yang macam sesak dalam diam. Lepas tu nak keluar daripada tu
macam banyak lalu. Mula tu boleh. Lepas tu dah lama tu rasa down ni, cakap malas, cakap tak nak lah, tak nak luar, cakap mungkin nak tolong pun. Macam saya rasa tak ada orang nak tolong. Tu ni lagi cabaran saya bila saya tak boleh macam macam saya orang yang badan. So bila bagi kadang-kadang saya rasa takut. Saya takut ni macam saya takut saya marah orang. Saya takut bila saya macam saya takut saya pukul orang. Sebab saya takut sebab apa yang saya nampak saya buat tu, saya abah buat waktu kecil tu, saya takut saya buat ke orang. Banyak lebih kepada cara saya pasal akhlak lah. Pasal akhlak, pasal disiplin diri, macam mana nak bersangka baik, macam tu. Lepas tu waktu sebelum ni saya ada jawatan, dapat jawatan waktu 7 bulan kat sini, dah 7 bulan dapat jawatan. Lepas tu bila dapat reflect balik diri saya, bila tengok contohnya macam dia jadi nakibah, bila kita ada bagi teguran atau macam kita ada bagi arahan something orang tak dengar, Warna saya cakap mungkin kena tengok balik diri kita. Mungkin sebab tu ingat balik dulu kita sendiri pun tak dengar cakap mak ayah. So kita rasa balik apa yang orang buat kat kita. Benda tu kita rasa balik. So kat situ lah macam kena banyak belajar sabar. Benda tu saya selalu rasa macam tak ada orang nak tolong saya. Lepas tu bila kat panggil share. Lepas tu mula tu susah nak share sebab saya rasa macam kalau aku share ni orang cakap macam nak tolong. Tapi saya punya fikiran salah. Sebab bila saya dah 2 tahun kat sini, 2 tahun lebih, waktu saya dah 2 tahun lebih, saya rasa dia ni sebenarnya betul-betul nak bantu. Saya harap bila saya keluar nanti saya dapat jadi anak yang lebih baik daripada sebelum ni. Saya harap perkara yang saya buat sebelum ni tak berulang dan saya sendiri yang kena. Saya harap nanti saya sendiri yang dapat membentukkan keadaan yang mungkin tak dapat nak kontrol. Lepas tu saya harap nanti saya ni dapat capai cita saya, dapat harapan ayah saya dapat capai harapan ayah saya, dapat banggakan diorang nanti. Untuk yang kat luar sana, saya harap apa yang saya share ni boleh ambil iktibar untuk semua. Banyak dekat dalam hidup ni banyak ujian yang akan datang, tapi sama ada kita sendiri yang nak pilih untuk terima atau nak pilih untuk tolak. Selagi kita tolak, selagi itulah Allah akan bagi ujian tu lagi banyak kat kita. Terus tu saya nak minta maaf kat mak ayah saya sebab selama ni saya tak faham diorang. Saya faham kat diorang tak ada masa dengan saya. Diorang ngomong apa kerja, saya rasa macam saya ni seorang-seorang, saya tak ada orang nak tengok saya, tak ada orang nak dengar suara saya. Saya minta maaf sebab saya salah sangka dengan diorang. Lepas tu harapannya saya harap saya dapat tebus balik kesan saya. Dia ambilkan jadi macam mak ayah saya tu tempat saya. Kalau saya rasa macam kalau saya rasa something yang kurang, saya akan beritahu dia orang. Kalau saya rasa benda tak kena dalam family, saya luahkan apa yang saya tak suka daripada kalau kita diam. Sebab mak ayah kita pun tak tahu yang kadang anak ni dia diam, kan mak ayah kita ingat kalau dia diam tu dia okey, sedangkan kadang ayah kita pun tak tahu yang kita ni ada masalah.
Daripada video tadi kita dapat dengarkan satu cerita yang agak sedih lah bila kita dengar. Betul. Tapi itulah hakikat yang berlaku sekarang. Sekarang realitinya begitu. Realitinya begitu. So apa yang kita boleh belajar lah mungkin dari sudut jalan sendiri. Dengar kisah Lily, dengar Dan kisah Nana. Saya sendiri terlalu macam shock betapa besarnya peranan ataupun interaksi antara ibu dan ayah ni dia boleh menyebabkan gelombang masalah lah dalam kehidupan kita. Mungkin tak sedar sebenarnya sebelum ni kan. Dan sebenarnya secara peribadinya saya tak pernah jumpa, sebab mungkin saya dibesarkan dalam circle yang tak Alamilah masalah. ya, tak alami, tak jumpa masalah yang sosial sebegitu. Tapi nak katanya just because kita tak pernah jumpa orang yang ada masalah sosial begitu, benda tu tidak tak berlaku. tidak bermakna benda tu tak berlaku. Secara tak langsung kita boleh hargai lah kot kita punya keluarga kita yang kita tak pernah dengar pun kisah, tapi inilah keluarga aku macam ni. Maksudnya kita ni dilindungi lah, diberi nikmat. Itu adalah antara salah satu nikmat yang kita dapat bersyukur lah. Dan kalau kita dapat dengar daripada dua-dua cerita tadi, yang ada satu persamaan. Ada satu persamaan antara dua cerita tu ialah dua-dua tu ada berkaitan dengan ibu bapa tu sendiri. Masalah komunikasi dan juga perhatian daripada mak dan ayah. Bukanlah 100% diletakkan pada ibu bapa. Tapi daripada cerita yang kita dengar ada masalah komunikasi tu di antara ibu dan ayah tu sendiri. Dan dalam perbincangan kita hari ini mungkin kita nak fokus kita sebagai remaja, apakah peranan kita untuk mewujudkan komunikasi yang baik antara kita dan juga mak dan ayah. Ya, di samping kita nak mensyukuri nikmat atas keluarga kita yang alhamdulillah bahagia, tak ada konflik dan sebagainya, kita juga nak membincangkan bagaimana kita nak bantu kawan-kawan kita ataupun sesiapa yang sedang menyaksikan ini supaya kita dapat mewujudkan keharmonian di dalam keluarga kita, komunikasi antara ibu ayah dan juga diri kita sendiri, dengan moga-moga tu dia tidak jadi satu ripple effect yang menyebabkan pelbagai lagi masalah ataupun gejala sosial yang berlaku dalam kehidupan. So panduan kita kali ini dalam episod 4 ke mana tempat mengadu, kita akan lihat sama-sama surah Yusuf pada ayat yang keempat dan ayat kelima. Tapi sebenarnya bila saya lihat ayat ni, pada mula-mula saya baca lah, saya tak nampak sebenarnya kaitan dengan sebenarnya lah, jujur kita awal-awal pun masa dapat tu, bila tengok ayat dan cerita tu, bila kita dengar cerita tu sendiri, kita macam kejap, ni bukan cerita tentang mimpi, ni bukan cerita tentang waktu dapat diangkatkan menjadi nabi kan. Jadi dekat mana tu berkaitan. Jadi macam mana Zaim? So sebab itulah kita nak buat satu proses yang kita namakan sebagai tadabbur. Ini satu proses kita nak lihat ayat Quran, even though surface ni kita akan nampak kisah ni berkaitan dengan Yusuf, tapi sebenarnya bila kita tadabbur, kita akan nampak sebenarnya ada pengajaran-pengajaran yang di kita sebalik tu dapat daripada ayat ini. So mungkin untuk kita nak revivekan sebelum kita nak tadabbur ni, boleh kita nak dengarkan semula lah daripada Jalal untuk baca ayat keempat. Ayat keempat sahaja, sebab itulah mungkin menjadi ayat fokus kita dalam perbincangan manakah tempat mengadu. Baik. Silakan. Mungkin saya akan cuba baca dengan taranum yang berbeza. Boleh? Kalau tadi Jiharkah. Kali ni. Dan kali ni kita nak cuba lagu Nahwan pula. Nahwan. Okey. Tafadhal mashkur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Sadaqallahul azim. Yang kalau kita lihat maknanya bersama-sama, ingatlah ketika Yusuf alaihi salam berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya bersujud kepadaku. Subhanallah, ayat ini menceritakan kisah pada awal surah Yusuf, di mana Yusuf AS menceritakan mimpi dia yang sangat aneh kepada ayahnya.
So mungkin kalau kita nak start discussion betapa hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam, mungkin boleh kita nak tanyakan untuk Umar dan juga Jalal dulu. Dan korang semua boleh fikirkan kan, korang sendiri selalu tak bercerita mimpi-mimpi korang dekat mungkin dekat ayah ataupun ibu korang, kat Umar. Macam mana Umar? Mimpi kehidupan lain lah, kehidupan mungkin apa yang berlaku dalam seharian tu. Betul. Mungkin kita selalu cerita ni mimpi kita. Saya jujur ke apa ni? Jujur lah, tak jujur kena stage ni. Jujur, kalau jujur sebenarnya selalu cerita mimpi-mimpi. Masya-Allah. Alright. Maksudnya Mio memang ada that relationship yang baik, chemistry yang baik dengan mak ayah. Alhamdulillah. Dan Mio adik-beradik 9 je. Itulah. Kena cakap. Dan Jalal adiknya 7. Adik-beradiknya 7. Kena cakap adik 7. Adik-beradik. Okey. Jadi menarik baru nak kecam. Walaupun dia ada 9 beradik, tapi dia boleh bercerita. Dia boleh ada masa komunikasi. Subhanallah. Komunikasi mak dan ayah dia. Mungkin sebab tu mungkin nikmat yang Allah SWT bagi dekat keluarga Umar sendiri. Tendang mungkin alhamdulillah. Macam mana? Alhamdulillah. Tapi sebagai insan biasa, kita semua ada masalah masing-masing dan ada ujian masing-masing. Jadi dalam 9 beradik dengan ibu apa pun ada ujian dia. Betul, tapi apa-apa pun ujiannya, kita kena cari solusi terbaik untuk tahu perangai masing-masing. Jadi bila 9 orang adik-beradik ni, 9 perangai berbeza. 9 perangai berbeza dan 9 cara komunikasi. 9 cara komunikasi. Sungguh hebat. Perlu ada kreativiti. Betul. Dan kalau saya nak kongsi pula, saya rasa ramai yang boleh relate juga. Masa saya kecil, saya selalu bercerita dengan mak ayah saya. Tapi bila meningkat remaja tu, dia makin berkurang. Yalah, bila kita dah mula pergi ke asrama, kan? Jadi kita pun dah mula kurang bercerita. Tapi dia masih ada komunikasi tu sebab mak dan ayah kita selalu bertanya. Jadi kita pun kadang-kadang taklah kita bercerita, taklah kita tak jawab, tapi jawapan tu nak dibandingkan dengan jawapan waktu kita kecil tu berbeza. Kadang-kadang jawapan kita pendek je, betul? Sekarang betul. So nak katanya kat sini Nabi Yusuf alaihissalam dalam peringkat umur dia yang dah membesar dan meningkat remaja, dia still mampu untuk nak bercerita benda yang pelik, bukan kehidupan tapi ke tahap benda yang dia mimpi kepada ayahnya. Itu yang dikatakan Nabi Yaqub alaihissalam lah. So nak katanya kat sini betapa hebatnya komunikasi Nabi Yusuf sebagai anak dalam nak open up masalah yang kita alami. Kita punya kisah kehidupan kita, even though benda-benda yang doesn't make sense, kita cerita dekat ayah tu. Dan satu lagi, kalau dapat tengok dekat ayat 4 ni, yang menariknya yang memulakan conversation tu adalah Nabi Yusuf sendiri. Dan kalau kita extend lagi ayat yang kelima, qala ya bunai, ayahnya berkata wahai anakku. Ya bunai, dia ada banyak panggilan macam mana kita nak panggil anak dalam bahasa Arab. Tapi ya bunai ni satu panggilan yang sangat mesra, sangat penuh dengan kasih sayang. So nak katanya kat sini it works both way. Maksudnya bukan sekadar peranan kita, tapi peranan ayah yang sangat open up dan sudi untuk mendengar anak punya kisah, even though benda tu tak make sense kan kadang-kadang kan. So pelik lah kan. Betul. So kalau kita tengok pada pengakhiran kisah Nabi Yusuf alaihissalam tu sendiri pun kan, benda ni lah yang dipegang, nasihat daripada Nabi Yaqub ataupun ayahnya yang dipegang sehingga ke hujung dan bagi tahu, ni ayah, ini yang takwilan daripada mimpi yang aku dapat waktu awal-awal dulu. So in a sense yang dia pegang pada nasihat ayahnya sehingga ke hujung. Betul. So kita tak tahu sebenarnya apa cerita yang kita kongsi pada ayah ataupun ibu kita, with those few words yang mak ayah kita pegang, itulah yang menjadi keramat yang kita pegang, yang kita akan ingat sebenarnya betul lah mak ayah aku cakap dulu. So we'll never do right. So the point is kita kena open up je. Open up, kita kena bercerita dengan mak ayah kita tu lah. Sebenarnya tempat mengadu yang paling kesimpulan dah belum masih dah kesimpulan tu betul lah dah habis tempat mengadu yang paling terbaik dalam masa di sini ialah mak ayah dulu. Sebab kalau Nabi Yusuf cerita kepada adik-beradik, kepada abang dia contohnya, betul, dia ada adik-adik dia yang lain kan. Betul juga. Dan kalau kita tahu kisah ni, sekiranya Nabi Yusuf cerita daripada awal lagi kepada abang-abang dia, dah sudah tentu dari awal lagi dia telah dihumban ke dalam peringgi. Betul. Lagi awal lah, lagi cepat dibunuh ke apa kan. Ini disebabkan telah diberi amaran oleh
Nabi Yaqub. Kemudian ialah tidak diceritakan. Betul. So kita sementara kita nak menunggu Omar nak akan start melukis dia punya ni, baru dia bawa keluar, dia bagi tahu signal dah. Baru gerak sikit dah tahu dah 4 episod. Yalah. Benda ni guys adalah satu message yang sangat konsisten dalam Al-Quran sebenarnya. Ini dalam surah Yusuf di mana Allah ceritakan betapa hebatnya rapatnya interaksi antara Nabi Yusuf sebagai anak dan Nabi Yaqub AS sebagai ayah. Tapi dalam Quran apa lagi jalan yang kita boleh nak kaitkan interaksi ayah dan anak yang mungkin Jalal tahu? Maksudnya di surah lain lah. Surah lain dalam Quran. Yang saya tahulah, saya pun tidaklah banyak sangat ilmu tentang Quran, tapi ada kita belajar dulu masa sekolah menengah kan. Betul, ada satu bab masalah surah Luqman. Surah Luqman betul. Itu dah lah hafalan. Kena hafal kan. Ingat lagi tu. Saya baca. Betul, kena hafalan. Walaqad ataina Luqman al-hikmata bismillah. Subhanallah. Itu semua penuh dengan nasihat seorang ayah kepada anak. Dan itu satu bentuk komunikasi yang sama. Tapi itu pun guna ya bunaya. Betul, ya bunaya. Cuma perbezaan dalam surah Yusuf ni ada komunikasi antara anak dan ayah. Dan surah Luqman tu lebih kepada nasihat seorang ayah kepada anaknya. Dan still dia tak larilah daripada apa yang kita nak sampaikan kan. Ya bunaya tu dia menunjukkan betapa anak itu setia dengan Luqman untuk mendengar segala nasihat yang diberikan. Itulah yang sebenarnya akan melahirkan generasi anak-anak yang rasa dikasihi dan dapat berkembang sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh kalau lagi satu saya nak kongsikan sebab sangat related dengan kisah Lili dan Nana adalah kisah antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi salam. Sebab apa? Nabi Ismail ni dia dibesarkan dalam keadaan Nabi Ibrahim tak ada dekat sisi dia. Sebab Nabi Ibrahim dia pergi berdakwah dan dia dibesarkan dekat Mekah itu bersama dengan ibunya Siti Hajar. Pada satu hari tu dia balik. Nabi Ibrahim balik dan tiba-tiba dia kata dekat anak dia, "Anak, aku kena sembelih kau." Dalam bahasa kita sekarang lah kan. Dan akhirnya Nabi Ismail AS dia pun akur. Dia akur dengan apa yang Nabi Ibrahim AS bawakan. Sebab dia tahu apa yang Nabi Ibrahim sampaikan, nasihatkan ataupun perintahkan adalah untuk kebaikan bersama. So you guys, kita dapat tengok dalam Quran sangat jelas komunikasi antara ayah dan anak ini satu aspek yang sangat penting sehingga Allah bagi banyak contoh. Banyak sangat contoh untuk kita ambil pengajaran. Dan daripada kisah ni juga kita tahu komunikasi mak dan ayah ni antara benda yang boleh mengelakkan masalah sosial dalam sangat remaja lah. Itu antara benda yang baru yang saya dapat lah hasil daripada mendengar Lili dan Nana punya perkongsian. Betapa besarnya peranan institusi keluarga ni supaya jadi kuat dan tidak menyebabkan berlakunya apa-apa masalah gejala sosial di luar rumah itu sendiri ke peringkat masyarakat dan negara. Sangat penting institusi keluarga tu. Tapi setuju dengan Zaim. Tapi Jalal, Zaim, satu benda yang kalau boleh saya kongsi. Boleh. Walaupun tengah lukis. Satu benda yang saya boleh kongsi adalah waktu kita dengar cerita daripada Lili dengan Nana tu, pada hujung-hujung tu dia ada kata yang dia dah boleh bukanlah exact word dia kata, tapi maksudnya dia dah boleh boleh terima, dia boleh terima benda tu dan dia nak baiki. Dia nak ada usaha nak cuba pulihkan. Jadi bukan hanya saja dia kata, "Oh, aku dah jadi macam ni, aku dah tak boleh nak buat apa." Dengan bimbingan daripada Raudatus Sakinah. Raudatus Sakinah sangat tu saya sangat ya Allah tu sangat respect lah. Betul. Dalam kala masyarakat pandang orang-orang macam ni, macam itu dan macam ini, ada satu pihak yang nak terima dan ada satu pihak yang nak didik. Kita kena pandang tu. Ada satu tempat yang nak bimbing ya Allah tu sangat itulah. Moga Allah rahmati usaha. Dan perlu ditekankan semulalah. Sebenarnya macam kita cakap mula tadi, memang betul peranan mak dan tapi anak tu sendiri ada ada peranan dia. Dia bukanlah semata-mata mak ayah salah hibayah, tapi kita sendiri tak rasa ada peranan daripada sudut dia. Dan itulah perbincangan kita hari ini kan. Kita bawa dalam surah Yusuf ni ialah peranan anak itu yang memudahkan komunikasi mak dan ayah. So macam mana Omar, dah siap ke belum? Semua orang tak sabar nak menantikan hasil lukisan episod yang keempat. Saya jenis di sini je. Okey. Sikit lagi. Okey. Topang sikit. 4 3 2 Saya memang tak pandai nak lukis langsung. You ke? Ya. Oh, saya yelah tu.
Tak apa, kita belajar sama-sama daripada rumah. Lepas ni mungkin kita take turns. Ada kelebihan masing-masing. Jadi kita boleh sharing di sini lah. Ada kelebihan masing-masing. Mengakui kelebihan sendiri. Tentu, malu. Okey. Alright, jom kita sama-sama saksikan hasil lukisan Omar pada episod kali keempat. Bismillah. Jalan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah. Sangat cantik. Lepas ni mungkin kena mewarna pula siap episod mesti tambah lah. So cuba cerita sikit Omar. Okey. Bismillah. Message-nya. Jadi rose ni sendiri menggambarkan secara in general lah, menggambarkan cara cakap, menggambarkan saudari-saudari kita di luar sana, menggambari saudari. Okey, sedap. Faham. Menggambarkan perempuan-perempuan di luar sana dan juga secara spesifik kepada Marwah, kepada kepribadian mereka lah. Jadi apa yang kita dapat lihat, ada rose. Lepas tu rose tu diketahui dia punya tangkai batang. Tangkai batang dia ada duri-duri tau. Betul. Jadi apa function duri tu sebenarnya? Dia sebenarnya kan kalau kita lihat dari segi alam tu sendiri, benda yang cantik di wujudnya satu benda untuk protect bunga ni sendiri. Jadi daripada haiwan-haiwan liar, untuk bila haiwan-haiwan lain nak kacau atau apa, adanya duri ni. Jadi itulah satu metafora yang moga kita dapat ambil. Sebenarnya bukan spesifik untuk perempuan, tapi lelaki pun sama. Bila ada keindahan, kelebihan tu kita kena jaga. Kelebihan tu kita kena jaga. Ataupun bagi perempuan tu ada kelebihan, ada keindahan, kita kena jaga. Sebab saya teringat pula durian pun sama lah kan, berduri. Betul. Tapi dalamnya sedap. Oh ya ke? Oh ya ke? Tak suka. Siapa geng tak suka durian sama dengan kita. Sesungguhnya Zaim telah hilang satu nikmat. Dah biasa dah. Biasa dah orang cakap tu. Tak, jangan risau guys. Banyak lagi nikmat kat luar sana. So apa yang kita boleh kaitkan? Sebab perempuan, kita dengar kisah Lily dan Nana tadi. Subhanallah, sebenarnya maruah perempuan, kepribadian perempuan tu sangatlah mahal, cantik sekiranya adanya protective layer. Betul. Adanya guard yang dia boleh jaga diri dia daripada jangan mudah-mudah untuk orang come into our lives and menyerabutkan betul. kita. Dan lapisan protection ini kalau kita nak kaitkan dengan tajuk kita, bermula dengan komunikasi. Ya, dengan orang yang terdekat kita tu sebenarnya. Maksudnya sokongan itu daripada dalam ayah kita. InsyaAllah. Sangat cantik tu. Dan satu lagi untuk remaja dekat luar sana, ni jujur berhatilah. Sebenarnya untuk kita juga. Remaja. Masih lagi. Kita anggap je remaja. Kita kena rasa anggap kita remaja, tapi jujur daripada hatilah. Jujur daripada hati, walau bagaimanapun sejarah kita, apa pun yang kita dah buat, apa pun yang kita dah terbuat, apa pun yang telah dilakukan ke atas kita, sejarah apa pun, semua boleh kembali. Selagi ada nyawa, selagi ada nyawa diberi peluang oleh Allah, selagi itulah kita ada waktu untuk ubah. Dan secantik-cantik insan tu ialah orang yang dah ada sejarah macam tu, tapi bertaubat, dia kembali pada Allah. Ibaratnya pokok yang layu, kalau disiram masih boleh kembali segar. Jadi jangan rasa dah tak ada harapan, jangan rasa dah tu. Sebab apa yang kita dapat lihat di Raudatul Sakinah sendiri, orang-orang di situ selepas keluar, dia boleh hidup normal seperti biasa. Malah jadi dia ada impian yang lebih besar. Betul. Jadi itu satu benda yang kita dapat belajar daripada mereka. Betul. So kita doakan bagi siapa yang dalam usaha untuk menukar hidup atau nak hijrah, untuk ambil langkah seperti mana Lily dan Nana ni, ada cahaya, memudahkan, adanya cahaya, ada harapan. Selagi nyawa di kandung badan, selagi itulah sebenarnya harapan itu masih tersinar dalam kehidupan kita. Subhanallah. So guys, kita nak mengakhiri kesudah episod kali ini. Sangat best lah rasanya perbincangan kali ini. Sangat sebab dan lebih dekat dengan hati, sebab semua kita pun ada sejarah yang masing-masing kan. Lagi-lagi jalan tiba. Okey, gurau-gurau. Lagi-lagi saya betul. So kita nak ke resolusi episod kali ni guys. So macam mana Jalal boleh lead us the way, macam mana nak resolusi kan? Resolusi daripada diri lah ya.
pertama sekali kita sebagai remaja perlu ada wujudkan komunikasi yang baik antara kita dan mak ayah kita. Start conversation. Pastikan kita ada sokongan daripada mak dan ayah. Betul. Itu yang paling dekat dengan diri kita. Kita berbalik kepada surah Yusuf tadilah. Kita dah belajar daripada Nabi Yusuf yang bercerita kepada Nabi Yaqub. Kemudian keluarga juga. Ya, kita juga bincang ada dua sudut kan. Satu anak dan juga ibu bapa perlulah menyediakan ruang dan masa untuk anak-anak itu juga. Dan yang terakhir society, macam yang kita sebut Raudatus Sakinah itu yang satu fungsi masyarakat di mana kita ada satu misi yang sama untuk kembalikan. Tapi Raudatus Sakinah tu sendiri dah jadi resolusi untuk masyarakat, betul? Alhamdulillah yang dibawa oleh Raudatus Sakinah. Masya-Allah, kita doakan moga usaha mereka dipermudahkan. Insya-Allah. Itu usaha yang sangat baik lah. Alhamdulillah. Dan mungkin kita akan ada lebih banyak Raudatus Sakinah tapi dalam bentuk yang berbeza. Betul. Amin. Moga-moga begitulah insya-Allah. So bagi siapa yang mungkin memerlukan bantuan, mungkin boleh search Raudatus Sakinah. Moga benda tu membantu untuk kita dalam usaha nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. So guys, lebih membantu kita nak mulakan langkah perjalanan kita kembali pada Allah. Kita nak ambil usaha, kita nak mulakan interaksi kita dengan mak ayah kita. Mungkin selepas tengok episod ini, jom kita sama-sama dulu istighfar. Moga dengan istighfar yang kita bawa ini, dia akan menguatkan kita. I need to do something. Betul. Dan kita memerlukan kekuatan daripada Allah untuk buat benda tu. Satu benda tentang istighfar, Zaim. Kalau kita perasan, waktu Nabi Adam di syurga, dia dapat semua benda. Dia dapat rezeki yang melimpah ruah, dapat apa dia terdetik dia dapat di syurga. Tapi bila dia turun ke bumi, bermula saat itulah ada rezeki-rezeki yang tak dapat waktu dekat syurga. Jadi macam itulah kita manusia. Kenapa bila di syurga dapat semua, tapi bila di bumi ada yang kita dapat? Sebab bila Nabi Adam diturunkan ke bumi, di situlah bermulanya ada dosa dan pahala. Jadi bila bermulanya kita bermaksiat, bila bermulanya adanya titik-titik hitam di dalam hati kita, itulah sebenarnya penyekat rezeki. Jadi bila kita istighfar, satu istighfar kita akan menghilangkan titik-titik di hati kita. Jadi moga-moga kita nak minta jalan untuk kita macam biasa sama-sama kita miming je kan. Jangan miming, kita baca. Baca. Alright. So ayo sama-sama kita istighfar. Silakan jalan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Moga dengan istighfar ini dia akan menguatkan kita dan create gelombang yang lebih besar untuk kita nak memastikan remaja hari ini bukan sekadar di Malaysia tapi seantara dunia kembali untuk istighfar. Betul. Dan menjemput rezeki-rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelbagai bentuk. Oleh itu jangan lupa terus hidangkan video-video kalian dekat media sosial berkaitan dengan istighfar yang kalian lakukan, dan jangan lupa untuk hashtag istighfar challenge dan jangan lupa hashtag TikTok TV. Exactly. Dan alang kepala tu, why not korang just follow, subscribe dan juga like page ataupun media sosial TikTok, YouTube, IG, Facebook, just search dan TikTok TV. Upload lah. Okay. Dan saya nak bagi tahu kat sini, terima kasih banyak kepada sesiapa yang telah menjumbangkan apa-apa yang mereka ada, apa yang kalian semua ada untuk tabung gerakan Al-Quran kita. Moga-moga dengan segala sumbangan itu akan createkan lagi gelombang Al-Quran kepada semua lapisan masyarakat, terutamanya remaja dekat luar sana. Mudah-mudahan kita ada memberikan impak. Betul. Kerana adanya tabung itulah adanya program TikTok TV ini. So guys, pastikan bagi juga feedback apa lagi perkara ataupun isu yang korang sendiri nak dengarkan. Komen. Jangan lupa komen, like, komen, share. Dan kita akan baca semua feedback yang kita InsyaAllah. Alright, so sekian dan demikian itu episod keempat. Manakah tempat mengadu? Sudah semestinya mengadulah pada orang-orang yang terdekat dengan diri kita, mengadulah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan istighfar kita. Moga-moga dia akan mempermudahkan segala
urusan kehidupan kita. Betul, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Saya Zaim Zamri, saya Mia Omar dan saya Jalal Zaiki. Dan insya-Allah kita jumpa pada episod yang seterusnya dalam TikTok TV. Tik Surah Talk Santul. Suara Remaja Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.